Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iqlah binti Abdul Halim dari Negeri Sembilan akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Menangis. Pada zaman dahulu, tinggal seorang gadis yang sangat cantik. Namanya Kiambang. Dia tinggal bersama ibunya, Mak Kundo. Selepas kematian suami, Mak Kundo terpaksa berniaga di pasar bagi menampung kehidupan mereka dua beranak. Mak Kundo menjual tembikar yang dibuatnya sendiri dan menjual sayur-sayuran yang ditanamnya sendiri. Walaupun Kiambang merupakan gadis yang sangat cantik, tapi Kiambang mempunyai tabiat yang sangat buruk. Kiambang tidak suka membantu ibunya membuat kerja-kerja sama ada di rumah maupun di pasar. Dia hanya tahu mencantikkan diri. Kerana dia mempunyai impian untuk berkahwin dengan pemuda kaya. Dia tidak mahu lagi hidup susah. Tetapi pada suatu hari, tiba-tiba dia terfikir, sampai bila aku harus duduk di rumah? Kalau aku berterusan duduk di rumah, sampai bila-bila pun aku takkan dapat berkahwin dengan pemuda kaya. Lalu disuarakan hasratnya kepada ibunya Mak Kundo untuk mengikut ibunya ke pasar. Bukan main gembira lagi Mak Kundo mendengarnya. Lalu bergeraklah mereka berdua ke pasar sambil membawa barangan-barangan berat. Tetapi bukan Kiambang yang membawanya, hanya Mak Kundo yang membawanya. Dalam perjalanan menuju ke pasar, orang-orang kampung yang tidak pernah melihat Kiambang berasa terpukau melihat kecantikan wajahnya. Kiambang pun apa lagi? Makin lemah kemalailah jalannya, makin angkuhlah dia. Tiba-tiba, ada seorang pemuda yang memerhati tindak tanduk Kiambang dan juga Mak Kundo. Lalu, dia mendekati Kiambang dan bertanya, "Wahai gadis yang cantik jelita, bolehkah aku bertanya, kenapakah kau membiarkan ibumu berjalan seorang diri sambil membawa bakul yang begitu syarat dengan muatan?" Kiambang memalingkan wajahnya melihat ke arah ibunya. Lantas dia menjawab, wanita yang buruk itu bukanlah ibuku, tetapi wanita yang buruk itu adalah orang gajiku. Manakah layak seorang wanita yang berbau busuk untuk menjadi ibuku? Mendengarkan kata-kata Kiambang itu, Mak Kundo berasa sangat sedih. Tetapi dia tidak mahu berkata apa-apa kerana dia tidak mahu memalukan anaknya di khalayak ramai. Melihatkan keadaan ibunya yang tidak berkata apa-apa membuatkan Kiambang semakin naik tocang. Tahu tak naik tocang tu apa? Naik tocang tu semakin membangga diri, semakin menjadi-jadi. Kalau tadi tu lenggangnya sikit, tadi makin lama makin banyak macam ni. Sama juga macam mana dia memperlakukan ibunya. Sampai di suatu tahap, Kiambang sudah semakin berani memaki, mencaci dan menolak ibunya di hadapan khalayak ramai. Lantas hati seorang ibu terkuris. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah banyak menderita dan memendam rasa, ya Allah. Kau turunkanlah hukumanmu ke atas anakku yang durhaka. Maka kau putuskanlah juga segala doaku buatnya, ya Allah. Secara tiba-tiba, angin ribut menyerang di kawasan pasar yang datangnya entah dari mana. Kilat sabung menyabung. Lagi? Peti apa? Kilat sabung menyambung, peti dan guruh juga berdentung. Tubuh badan Kiambang yang pada asalnya begitu ramping dan sempurna perlahan-lahan menjadi membongkok. Kulitnya yang pada asalnya putih dan
dan mulus berubah-ubah menjadi berkedut dan mempunyai tumpuk-tumpuk hitam di atas kulitnya. Kiambang berasa sangat menyesal. Dia menangis. Lalu dia menjerit, "Ibu, ampunkan Kiambang, Ibu. Ibu, ampunkan Kiambang, Ibu. Ibu." Tetapi segala-galanya sudah terlambat. Kata-kata itu hanya bermain-main di dalam hatinya, kerana lidahnya sudah mengeras menjadi batu. Selang beberapa saat kemudian, jantung Kiambang juga berhenti berdegup, kerana jantungnya juga menjadi keras seperti batu. Melihat keadaan itu, Mak Kundu berasa sangat menyesal. Lalu dimohonnya kepada Tuhan untuk menarik semula kata-kata dan doanya. Tetapi segala-galanya sudah terlambat. Telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Menurut kata-kata dongeng orang kampung, sekali-sekala batu itu akan mengeluarkan air. Dan kata orang-orang tua, batu yang mengeluarkan air itu sebenarnya Kiambang sedang menangis. Selepas daripada kejadian itu, orang kampung tidak tahu ke mana Mak Kundu menghilangkan diri. Entahkah hidup, entahkah mati. Pengajaran yang boleh kita dapati daripada cerita ini adalah, sebagai seorang anak, kita harus sentiasa taat kepada kedua ibu bapa kita. Tak kira betapa miskinnya dia, tak kira betapa hinanya dia. Paras rupa dan harta benda hanya bersifat duniawi semata-mata. Sebaliknya, anak yang taat pasti akan ke syurga. Dan sebagai seorang ibu juga, kita harus sentiasa menjaga tutur kata, kerana setiap kata-kata seorang ibu itu adalah merupakan satu doa. Baiklah, cukup dulu sampai di sini. InsyaAllah, jika ada ruang dan beruang, kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, stay at home, duduk di rumah. #kita jaga kita. Assalamualaikum.